Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya ialah Ainun Najwa binti Maisni. Saya daripada kelas PHU 3H. Tajuk yang telah kami pilih untuk tugasan kali ini adalah berkenaan dengan penerangan berkenaan hukum melaksanakan tawaf wada. Sebagai semua sedia maklum, tawaf wada adalah satu pekerjaan yang wajib seorang itu lakukan ketika ia ingin meninggalkan kota Mekah. Jadi, apabila jemaah haji menunaikan ibadah haji dan umrah, terdapat juga perkara lain yang wajib dilaksanakan oleh mereka selain daripada melaksanakan segala rukun dan perkara wajibnya, iaitu melakukan tawaf wada. Sebagaimana yang saya cakap tadi, tawaf wada adalah pekerjaan yang wajib mereka laksanakan. Maka tawaf wada merupakan satu kewajipan yang wajib dilaksanakan oleh setiap jemaah haji semasa mereka menunaikan ibadah haji dan umrah. Kenapa dikatakan demikian? Kerana tawaf wada adalah satu pekerjaan terakhir yang betul-betul terakhir yang wajib dilaksanakan oleh setiap jemaah haji sebelum mereka meninggalkan kota suci Mekah. Apabila setelah selesai segala manasik-manasik haji dan umrah. Maksudnya mereka akan melaksanakan tawaf wada ini setelah selesai melaksanakan segala manasik-manasik haji maupun umrah. Disebabkan oleh tawaf wada ni adalah satu pekerjaan yang wajib, so mestilah timbul beberapa isu atau beberapa masalah berkenaan dengan hukum melakukan tawaf wada. Jadi, kami sekumpulan akan menceritakan serba sedikit berkenaan dengan tajuk kami ini, iaitu penerangan berkenaan hukum melaksanakan tawaf wada. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Nadira binti Zulkifli daripada DPHU 3I. Baiklah, seterusnya saya ingin menerangkan mengenai definisi tawaf wada. Tawaf wada ialah tawaf selamat tinggal kerana ia memuliakan dan menghormati Baitullah Al-Haram di Mekah, iaitu Kaabah. Bagi mereka yang hendak meninggalkan Makkahul Mukarramah, iaitu 2 marhalah yang bersamaan dengan 91 km atau lebih, walaupun membuat sementara waktu atau selesai
Okey, seterusnya kita teruskan dengan hukum mengerjakan tawaf wada. Sebelum itu saya kenalkan diri saya lagi sekali. Nama saya ialah Aini Najwa binti Manisni daripada kelas CPHU 3H. Hukum. Okey, semua mesti tahu kan, sebelum kita melakukan sesuatu ataupun sebelum kita mula beribadah, kita mesti tahulah sesuatu hukum itu kan. Sama juga macam tawaf wada. So, hukum bagi mengerjakan tawaf wada adalah wajib. Maksudnya wajib bagi seseorang itu ataupun jemaah haji untuk melaksanakan tawaf wada. Okay. So, jemaah haji yang ingin meninggalkan kota Mekah dan bermusafir dalam jarak yang jauh dan menyebabkan dia diharuskan mengkasarkan ibadahnya atau ibadah solatnya, iaitu 2 marhalah, yakni dikenali sebagai 91 km ataupun lebih ke atasnya, kembali ke tempat ataupun dia kembali ke tempat asalnya, iaitu kembali ke diamannya lah, maupun ke suatu tempat yang ia akan bermukim padanya walaupun dalam jangka masa 4 hari yang sempurna dan jaraknya dari kota Mekah tidak sampai 2 marhalah. Perkara ni perkara ini dia termasuk sama ada seorang itu penduduk Mekah ataupun bukan penduduk Mekah, dan juga tidak kiralah seseorang itu tidak berihram ataupun dia berihram dan selesai melaksanakan ibadah haji maupun ibadah umrah. So, wajiblah ke atas seseorang itu untuk melakukan tawaf wada ketika seseorang itu hendak keluar daripada kota Mekah. Okay. Sabda Rasulullah SAW juga ada berkata yang bermaksud, jadi seorang pun meninggalkan tanah haram melainkan langkah terakhirnya dari Baitullahil Haram, yakni tawaf wada. So, jelaslah Rasulullah pun telah berkata bahawa tak seorang pun yang akan tinggalkan tanah haram melainkan seseorang itu melainkan langkah terakhirnya adalah melakukan tawaf wada. Jadi sudah terbukti bahawa perkara ataupun pekerjaan tawaf wada ini adalah diwajibkan pada setiap jemaah haji sebelum mereka ingin keluar daripada kota Mekah, sebelum mereka ingin meninggalkan kota Mekah lah. Saya daripada kelas D PHU 3G. Okey, pada hari ini saya akan membentangkan mengenai pendapat ulama mengenai hukum mengerjakan tawaf wada. Okey, para ulama telah bersisir pendapat mengenai hukum mengerjakan tawaf wada kepada 2 pendapat. Okey, pendapat yang pertama ialah wajib mengerjakan tawaf wada. Okey, sesiapa yang meninggalkannya dengan tidak sengaja, terlupa ataupun jahil, mereka diwajibkan untuk membayar dam. Akan tetapi sesiapa yang sesiapa yang terlupa sesiapa yang sengaja meninggalkannya telah berdosa dan wajib untuk bertaubat. Okey, ini adalah pendapat daripada mazhab Hanafi, Hambali dan salah satu pendapat daripada mazhab Syafi'i. Okey, diorang telah dalil ini, pendapat ini telah based on sabda hadis Rasulullah SAW ketika baginda hendak melakukan haji wada. Okey, Nabi telah bersabda yang bermaksud, janganlah seseorang daripada kamu beredar sehinggalah akhir perjanjiannya ialah di rumah Baitullah. Okey, so maknanya Rasulullah SAW telah mengarahkan supaya perjanjian terakhir ataupun perjanjian terakhir yang ketika berada di Baitullah ialah mengerjakan tawaf wada. Dan Rasulullah telah memberikan kelonggaran kepada wanita yang haid untuk memberikan kelonggaran kepada orang perempuan yang datang haid, maknanya dia diberikan kelonggaran untuk tidak melakukan tawaf wada, macam itulah. Okay, seterusnya pendapat kedua ialah mengerjakan tawaf wada ialah sunnah. Okey, tidak berdosa bagi mereka yang meninggalkannya dan tidak dikenakan dam. Okey, ini merupakan pendapat daripada mazhab Maliki dan salah satu pendapat daripada mazhab Syafi'i. Okey, Ibnu Abdul Bar berkata, menurut Imam Malik, tawaf wada adalah mustahab, dituntut atau sunnah, dan tidak diwajibkan kepada sesiapa yang meninggalkannya. Okey, Syekh Abdul Aziz bin
Bar telah menyatakan bahawa tawaf wada tidak diwajibkan kepada orang yang menunaikan ibadah haji, tetapi diwajibkan kepada orang yang datang daripada luar kota Mekah, luar Mekah. Okey, nak tahu, ada dua pendapat juga mengenai macam dua pendapat macam jenis macam mana orang yang datang daripada luar Mekah tu untuk melakukan tawaf wada ni. Okey, pendapat yang pertama, jaraknya adalah antara Mekah dan Miqat. Okey, ini merupakan mazhab Hanafi seperti disebutkan dalam Syarah Multaqa Al-Abhar. Okey, pendapat kedua pula, wajib ke atasnya berpatah balik sekurang-kurangnya sebelum melepasi jarak orang yang bermusafir. Ini adalah mazhab Hambali dan beberapa ulama Syafi'iyah yang menyatakan wajib berpatah balik ke Mekah untuk tawaf wada jika belum mencapai 2 marhalah. Okey, itu saja untuk pandangan ulama mengenai hukum mengerjakan tawaf wada. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya Siti Masih Batrisha binti Masizur daripada kelas di PSU 3H. Saya akan menerangkan mengenai perkara yang harus dilakukan selepas tawaf wada dan juga perkara-perkara yang tidak harus dilakukan selepas tawaf wada. Selalunya perkara yang harus orang lakukan, kini perkara yang dibolehkan dilakukan ketika selepas tawaf wada ni adalah membuat aktiviti-aktiviti sunnah seperti membaca Al-Quran, bersedekah, berzikir sementara menunggu ketibaan kenderaan tiba. Selain itu, kita boleh juga membuat solat sunat tawaf dan kita boleh mengangkat barang-barang yang hendak dibawa bersama. Kini perkara-perkara ini adalah perkara yang harus dan tidak haram ataupun tidak berdosa jika dilakukan. Selain itu, kita boleh menyelesaikan pembayaran dam. Akan tetapi, digalakkan membayar dam tersebut sebelum tawaf wada. Selain itu juga, kita boleh mengqada hajat. Kiranya jika kita tidak tahan, kita boleh pergi ke tandas terlebih dahulu. Jadi perkara-perkara seperti ini tidak berdosa kalau dilakukan selepas tawaf wada. Kita beralih pula kepada perkara yang tidak harus dilakukan selepas tawaf wada. Yang pertama, seperti yang kita sedia maklum, adalah bersantai dan rehat terlalu lama di dalam bilik. Ini tidak digalakkan kerana dia melambangkan kita bermalas-malasan dalam melakukan sesuatu ibadah. Selain itu, mengambil gambar di Masjidil Haram atau semasa perjalanan pulang ke kawasan penginapan dilarang ataupun tidak diharuskan kerana ia mengacau kita punya fokus untuk membuat sesuatu ibadah dan kita lebih memilih untuk berhibur dengan diri sendiri. Selain itu, membeli barangan yang tiada keperluan perjalanan seperti minyak wangi. Tidak digalakkan untuk orang-orang membeli di setiap perjalanan barang-barang yang ingin dibawa pulang ke rumah masing-masing. Jadi kalau kita nak beli semua benda tu, kita beli pada waktu yang lain, bukan waktu selepas tawaf wada dan kita nak meneruskan perjalanan ke tempat lain. Selain itu, berlengah-lengah di dalam masjid sehingga jemaah lain terpaksa menunggu. Hal ini juga kita kena ambil serius sebab kita kena ada common sense. Kita berlengah-lengah, kita buat orang lain tertunggu. Jadi itu sesuatu yang tak haruslah, sebab bukan kita seorang saja jemaah di situ, bukan? Yang terakhir adalah membayar hutang yang boleh ditangguhkan. Akhirnya kalau waktu selepas tawaf wada ni, kita tak diharuskan membayar hutang yang boleh ditangguhkan. Akhirnya kita boleh bayar hutang tu waktu lain. Kita tak perlu kacau waktu selepas tawaf wada. Akhirnya dia akan buatkan kita tergesa-gesa dan lalai. Okey, sekian daripada saya.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama diberi Siti Aisyah binti Syarif. Saya daripada kelas di PHU 3G. Baiklah, tadi kawan saya baru sahaja menceritakan tentang pendahuluan pengenalan tawaf wada, dan sekarang ini giliran saya pula untuk menceritakan unsur syar'i daripada tawaf wada 2.2, iaitu pengecualian golongan yang menunaikan tawaf wada. Ulama' dia bersependapat tawaf wada ni dia disyariatkan dalam Islam. Muzakarah bersetuju untuk berpegang kepada pandangan jumhur ulama' termasuk mazhab Syafi'i yang mewajibkan tawaf wada. Golongan yang dikecualikan daripada melaksanakan tawaf wada ni dia tak dikenakan dam dan dia tidak berdosa kalau dia tinggalkan tawaf wada dalam keadaan yang berikut. Baiklah, kalau yang saya ceritakan ni ada 12 golongan yang tidak dikenakan dam dan tidak berdosa. Yang pertama iaitu perempuan yang kedatangan haid atau nifas. Yang kedatangan haid ni kan benda tindakan luar kawal. So, benda ni dia boleh datang bila-bila masa sahaja. Okey, saya akan cerita sedikit tentang haid. Haid ni dia berlaku apabila darah mengalir keluar daripada kemaluan. Darah yang masih berada di dalam faraj dianggap belum berlaku haid. Dan nifas pula adalah darah yang mengalir keluar dari faraj selepas melahirkan anak. Jemaah wanita yang kedatangan haid selepas berwukuf dan tawaf ni tetapi tidak sempat melakukan tawaf wada tidak perlu risau kerana mereka dikecualikan dari tawaf wada dan tidak dikenakan dam serta tidak berdosa. Tawaf wada ni dia adalah ibadat yang berasingan daripada ibadat haji. Hajinya pada tahun tu kalau dia tak buat tawaf wada pun dikira sempurna. Yang kedua, perempuan yang didatangi darah istihadah dalam tempoh haidnya. Darah istihadah ni darah yang keluar kurang daripada 1 hari 1 malam, melebihi tempoh maksimum haid dan maksimum nifas, dan darah yang keluar antara 2 pusingan haid kurang daripada 15 hari. Darah yang keluar selepas putus haid ni bagi wanita yang telah tiada haid selama 6 bulan atau lebih dalam keadaan biasa dikira haid ini berdasarkan kepada pandangan mazhab Syafi'i. Jika wanita tersebut menghadapi masalah seperti tak dapat buat tawaf ke sebab dia terpaksa pulang ke Malaysia atau bertolak ke Madinah dan tiada pilihan lain, maka ia dikira sebagai darah istihadah pada pandangan mazhab Maliki, Hanafi dan Hanbali. So bila kalau macam mazhab Syafi'i ni dia kan kata-kata tadi dia tetap tak berdosa dan tak kenakan dam kan kalau mazhab Syafi'i, dan dia boleh dikira dia melepasi dia ada haji tahun ni. Okay. Kalau yang untuk mazhab Maliki, Hanafi dengan Hanbali ni dia tak boleh buat. So dia kena terpaksa pulang balik ke negara asal ataupun pergi ke Madinah sebab itu dikira sebagai darah istihadah pada pendapat mazhab tersebut lah. Okay, yang ketiga, orang yang luka yang mengeluarkan banyak darah dan boleh menajiskan masjid. Yang keempat, orang yang tidak mendapat air atau tanah untuk mengangkat hadas besar. Kadang-kadang kan kalau kita tak jumpa air, tanah, kita nak buat tayamum macam tu kan. So tak dapat nak buang air besar, tak dapat nak membersihkan. So dikira orang tu dikecualikan. Yang kelima, orang yang takut terancam nyawa, kehormatan diri atau harta bendanya. Yang keenam, orang yang takut ditinggalkan kawan seperjalanan. Contohnya macam jemaah haji, dia dapat maklumat pergerakan meninggalkan kota Mekah last minute saat akhir dan dia tak sempat nak buat tawaf wada sebab bas dia akan bergerak segeralah. Tapi kes ni dia boleh terpakai kalau tidak disengajakan. Kalau sengaja memang batal lah. Memang tak sah lah dia punya haji dia. Yang ketujuh, orang yang berpenyakit salasal baul, iaitu air kencing yang sentiasa menitis atau seumpamanya. Yang ke-8, orang yang dipaksa meninggalkan tawaf seperti kes kecemasan ke, emergency ke, macam tu lah. Yang ke-9, orang yang takut kepada peminta hutang dalam keadaan dia benar-benar tidak berupaya membayar hutang. Itu dikecualikan sebab dia tak berkemampuan kan. So tak apa. Yang ke-10, orang yang terpaksa dipimpin atau diusung kerana uzur disebabkan sakit atau tua dan tak mampu duduk di atas kursi tolak. Yelah kalau orang tua kita
memang tak boleh nak buat apa, memang nak kena, dia tak boleh duduk lama-lama, dia tak boleh berjalan lama apa semua kan. So takkan nak orang muda pula tolong bawakan. So macam menyusahkan lah dekat situ. Yelah sangat susah. So better dikecualikan. Okay. Yang ke-11, orang yang mendapat rawatan dekat pusat rawatan terapi dan berjadual. Contohnya, jemaah haji yang tidak waras, sekejap on off dan perlukan penjagaan petugas perubatan secara berjadual. Yang ke-12, yang terakhir lah, petugas yang begitu kerap keluar masuk kota Mekah kerana memberi perkhidmatan kepada jemaah haji atau urusan haji, maka pendapat yang diguna pakai adalah gugur tawaf wadaknya. Contohnya, macam petugas pos ada uruskan hantar bagasi keluar Mekah pada setiap hari atau pemandu dan sebagainya, itu dikecualikan. Itu sahaja tajuk 2.2. Baiklah, saya akan menerangkan mengenai kesan mengerjakan tawaf wadak. Tawaf wadak ini mampu meningkatkan ketakwaan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, ibadah haji ini mampu meningkatkan ketakwaan seorang hamba-Nya terhadap penciptanya, seorang hamba terhadap penciptanya. Okey, seperti mana yang kita sedia maklum, tawaf wadak ini merupakan ibadat kepada siapa yang ingin mengakhiri ibadah haji dan umrah mereka. Ini merupakan salah satu tanda penghormatan buat Baitullah sebelum kita meninggalkan kota Mekah. Okey, tawaf wadak ni dengan mengerjakan tawaf wadak, kita dapat menghayati kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala serta kenikmatan mengerjakan ibadah kepadanya di tanah suci. Okey, ini juga mampu mendatangkan tanda kesyukuran kerana telah diberi peluang untuk menunaikan ibadah haji di kota istimewa buat semua umat Islam. Okey, buat pengetahuan semua, tawaf wadak bukanlah pengakhiran buat umat Islam daripada mempenuhkan amal ibadah setibanya pulang di tanah air mereka, akan tetapi ini merupakan salah satu permulaan baru untuk kita mengubah hidup dan lebih membanyakkan amal ibadah kepada Allah Subhanahu Taala seperti mana amal ibadah yang kita lakukan di tanah suci Mekah. Okey, seperti mana Allah SWT menyebut dalam Al-Quran di dalam surah Al-Imran ayat 102 yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan jangan sekali-kali kalian mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Okey, ayat ini adalah seruan Allah SWT kepada umat Islam supaya meningkatkan amal ibadah kepadanya sehingga tahap yang tertinggi dan mendalam kerana kecintaan kepada seruannya, dan janganlah seorang mukmin beri seruannya. Okey, ini akan menjadikan seorang mukmin ini berada di jalan ketaatan yang sebenar-benarnya. Okey, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Okay, ini kesan mengerjakan tawaf wadak ni tergolong dalam salah satu ibadah yang disuruh oleh Allah lah. So maksudnya perkara yang wajib dan perkara yang baik. So apa kesan yang kita dapat selepas kita melakukan sesuatu perkara baik, iaitu ibadah lah. Macam mengerjakan ibadah atau wadak ni, apa yang kita dapat? Antaranya kita dapat mendekatkan diri kita dengan pencipta kita, iaitu Allah SWT. Dan sebab setiap manusia yang diciptakan di muka bumi ini bertujuan untuk beribadah kepada Allah SWT. Itu adalah salah satu tujuannya. So apabila kita mengerjakan tawaf wadak, di mana kita telah beribadah kepada Allah, beribadah kepada Allah, jadi kita dah melakukan perkara-perkara yang disuruh ketika kita menunaikan ibadah haji dan umrah dekat sana dengan mengerjakan tawaf wadak. So maksudnya kalau lepas kita on the way untuk pulang ke tanah air kita, mesti kita akan rasa rindu kan, rindu dengan tempat tersebut, ialah tempat di mana segala doa umat Islam akan dimakbulkan jika mereka berada di sana. Lepas tu
kota yang paling lama dan kota yang paling suci bagi umat Islam. Mestilah rindu kan nak tinggalkan tempat tersebut, sampai ada yang tak nak pulang lah ke tanah air mereka, dan sampai ada yang nak tinggal dekat situ. Lepas tu banyak lagi lah. So at least bila kita dah mengerjakan tawafadat tu, bila kita rindu, kita dapat ubat rindu kita dengan membasahi bibir kita dengan berzikir, biasa mengingati Allah dan melakukan perkara-perkara yang mereka suruh, yang Allah suruh. So daripada situ kita dah dapat lihat bahawa kita ni dah berjaya mendekatkan diri kita dengan Allah. Kita akan sentiasa mengingati Allah SWT. Dan bila kita buat benda baik, pasti Allah balas benda baik lah, dan Allah akan sentiasa melindungi kita. So kita akan sentiasa berada di bawah lindungannya, dan insya-Allah perkara buruk tak akan terjadi pada seseorang itu jika mereka sentiasa mengingati pencipta mereka yang Maha Esa, iaitu Allah SWT. Okay. Seterusnya, kesan yang seterusnya saya akan bagi kepada presenter yang seterusnya lah. Okay, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Okey, baiklah. Tadi saya baru je menceritakan tentang golongan yang dikecualikan, betul. Jadi sekarang ni saya akan menceritakan tentang kesan mengerjakan tawaf wada, poin yang ketiga, iaitu melatih umat Islam yang berada di alam ciptaan Allah ini bersatu dan meninggikan syiar Islam. Antaranya kita berganding bahu untuk menegakkan agama Allah, supaya hubungan di antara masyarakat Islam ni tak resis lah. Dia jadi terjalin lebih erat, lebih mesra, tanpa resis macam tu, mengira warna kulit ke, berbeza bahasa, adat, kebudayaan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13, iaitu auzubillahi minasyaitanirrajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallah atqanakum innallaha alimun khabir. Sadaqallahul azim, yang bermaksud, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari lelaki dan perempuan, dan kami jadikan kamu berbagai-bagai bangsa dan puak supaya kamu berkenalan di antara satu sama lain. Sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah ialah orang yang lebih takwanya di antara kamu, bukan keturunan atau bukan bangsa. Sesungguhnya Allah sangat-sangat mengetahui lagi amat mendalam pengetahuannya. Tegasnya ibadah tawaf ni merupakan lambang perpaduan umat Islam supaya sentiasa berada dalam ikatan yang kukuh dalam menghadapi cabaran dunia yang bermacam ragam yang cuba hendak menodai dan menjatuhkan maruah umat Islam serta kesucian agamanya. Semangat perpaduan ni, persaudaraan umat Islam erat sekali sesama manusia, tidak kira raja, rakyat biasa, miskin ke, kaya ke, semuanya berpakaian seragam berwarna putih, bersama-sama mengabdikan diri kepada Allah SWT yang Maha Esa dan Agung. Manusia ni adalah makhluk Allah yang paling istimewa sekali berbanding dengan makhluk-makhluk Allah yang lain kerana diberikan akal dan nafsu. Dengan ini, manusia dinaikkan ke darjat yang tinggi sekiranya menggunakan akalnya dengan sempurna. Sekian, itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baiklah, seterusnya saya ingin menerangkan mengenai kesan mengerjakan tawaf wada. Antara kesan yang kita dapat adalah dapat mewujudkan tanda syukur di atas segala ibadah yang telah kita laksanakan sehingga akhir. Mengapa saya berkata begini? Kerana seperti yang kita tahu bahawa ibadah haji ini merupakan ibadah yang masuk di dalam rukun Islam
seseorang itu yang sedang menjalankan ibadah hajinya. Okey, justru tawaf ini juga dianggap sebagai kenangan paling berat yang harus dirasakan oleh setiap jemaah haji atau umrah. Okey, seperti kita ni berada di detik-detik terakhir lah untuk meninggalkan tanah suci, dan timbul juga perasaan sedih dan sayu itu di dalam diri kita. Okey, akan tetapi kita harus ingat dan percaya bahawa dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, kita ini akan kembali lagi dengan baik untuk melaksanakan haji atau umrah dengan sempurna. Okey, baiklah. Saya akan menerangkan mengenai kesan melakukan tawaf wada'. Kesan kita melakukan tawaf wada' adalah kita akan memperolehi ilmu mengenai tawaf wada' dengan lebih mendalam. Macam kita tahu, penciptaan manusia di muka bumi bukanlah secara percuma tanpa sebarang tugasan atau matlamat yang perlu. Sebaliknya, dia menuntut kepada suatu kegiatan hidup yang telah digariskan oleh Allah SWT untuk ditunaikan sebaik mungkin. Pelaksanaan tersebut bukanlah secara paksaan, tetapi memerlukan kepada kepatuhan, seterusnya akan melahirkan suatu rasa cinta dan ikhlas. Contohnya ialah tawaf wada'. Imam Al-Nawawi berkata, hadis ini mengandungi dalil bagi pendapat yang mewajibkan tawaf wada', dan apabila ditinggalkan maka harus kita membayar dam. Inilah pendapat yang sahih menurut mazhab kami, dan inilah pendapat majoriti ulama'. Kalau kita perasan, sekarang jemaah kini kebanyakan kurang peka atau mengetahui mengenai tawaf wada', sebab ada setengah mereka yang belum melakukan haji atau umrah. Jadi mereka kurang pengetahuan tentang tawaf wada'. Sekiranya jemaah melakukan tawaf wada', jadi mereka akan lebih mendalami apa yang perlu dilakukan dan tahu apakah perkara yang tidak boleh dan boleh dilakukan. Contohnya, jika jemaah belajar dan dia menampak di pendapat mazhab Syafi'i, tawaf wajib bagi sesiapa yang ingin meninggalkan bandar Mekah untuk ke tempat tinggalnya, sama ada dalam tanah haram atau luar. Apabila kita lebih menghayati mengenai tawaf wada' ni, kita akan dapat melihat suatu posisi mana ibadah adalah satu nikmat yang indah, walaupun mempunyai pelbagai tata cara tersendiri, tetapi ini membantu kita lebih berdisiplin atau melakukan suatu perkara. Menunaikan ibadah tawaf wada' dengan penuh ketaatan dan rasa kehambaan akan meletakkan seseorang manusia itu berada di landasan keimanan kepada Allah SWT. Dan demikianlah jika sebaliknya, ia menunjukkan sikap kita terhadap Allah SWT. Antara contoh ilmu yang akan didapati jemaah jika melakukan tawaf wada' serta mendalami ilmu tersebut adalah sekiranya seorang yang telah selesai melakukan tawaf wada' itu masih lagi terus menetap tidak bersegera keluar meninggalkan kota Mekah, maka dalam keadaan tertentu orang tersebut perlu mengulang tawaf wada'nya sekali lagi sebelum dia meninggalkan kota Mekah. Adapun perkara-perkara yang menyebabkan tawaf wada' ini perlu diulang, sebagaimana disebutkan oleh ulama Asy-Syafi'iyah dalam kitab-kitab muktabar mereka, antaranya ialah dia masih tetap menunggu atau duduk diam di Mekah kerana lupa atau jahil tentang hukum tawaf wada'. Di samping itu, dia masih tetap menunggu atau tetap diam di Mekah kerana ada hajat atau sebab. Akan tetapi hajatnya adalah tiada kaitan dengan pelayaran yang bakal ditempuhi. Jadi itu adalah salah satu ilmu-ilmu yang kita akan memperoleh sekiranya kita mendalami ibadah tawaf wada' tersebut.